Sebelum kita lihat isu berkaitan petroleum yang berlaku di Malaysia, mari saya terangkan beberapa aspek utama yang terdapat dalam Undang-Undang 1966 tentang pengeluaran petroleum. Yang pertama, pemilikan. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja untuk menetapkan hak pemilikan sumber daya petroleum di Malaysia. Yang kedua, penerakaan. Akta ini menetapkan langkah ataupun beberapa peraturan yang berkaitan dengan petroleum sumber daya yang berkaitan dengan penjelajahan sumber daya petroleum. Yang ketiga, pengeksploran. Akta ini memberikan kerangka kerja untuk aktiviti pengeksploran di Malaysia seperti pengumpulan data geologi. Yang keempat, pengurusan sumber daya. Perundangan ini meliputi penekanan mengenai pengurusan sumber daya petroleum. Yang kelima, kaedah pelaksanaan. Akta ataupun undang-undang ini memuatkan maklumat mengenai cara untuk menjalankan ataupun mematuhi undang-undang yang termaktub di dalamnya. Untuk isu yang pertama, saya akan menyentuh tentang topik royalti petroleum di Kelantan. Pengenalan kepada isu ini. Royalti minyak Kelantan ditimbulkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan pada Julai 2009. Kerajaan negeri menganggarkan royalti minyak Kelantan melebihi 1 bilion ringgit Malaysia. Laporan Jabatan Perangkaan Malaysia terbaru menunjukkan Kelantan mula mengeluarkan minyak sejak 2004 dan berikutan itu, kerajaan negeri mengutus surat rasmi menuntut sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia. Laporan Jabatan Perdana Menteri yang diedarkan kepada pegawai kerajaan negeri, anggaran pengeluaran petroleum di Kelantan dalam 1 tahun adalah 2.5 bilion ringgit Malaysia. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Mustafa Mohamad pada 2013 menegaskan terdapat banyak perkara yang perlu difahami, khususnya hal yang berkaitan sempadan dan undang-undang. Menurutnya, pihak yang mempersoalkan bayaran tuntutan royalti minyak dan gas di Kelantan perlu mengemukakan asas yang kukuh dan hendaklah jelas sama ada mahukan royalti dari Thailand, Vietnam ataupun Terengganu. Tambah beliau, perkara utama yang perlu ditekankan dalam tuntutan royalti ini adalah asas dan keduanya pula ialah undang-undang. Royalti itu ialah wang ihsan. Wang ihsan kami telah berikan. Sebagaimana yang Perdana Menteri kita beritahu sebelum ini, kita ada 4 cawangan minyak iaitu bersama dengan 2 buah negara luar, Terengganu dan juga Kelantan, katanya. Pada 1975, perjanjian telah ditandatangani oleh Menteri Besar Kelantan ketika itu, Datuk Muhammad Nasir dengan pengerusi Petronas, Tengku Razali Hamzah. Menurut terma perjanjian itu, Kelantan diberikan royalti sebanyak 5% setahun, dibayar tunai 2 kali setahun untuk hasil minyak yang ditemui di kawasan pantai dan pesisirnya. Kerajaan Negeri Kelantan menuntut antara 850 juta ringgit Malaysia dan 1 bilion ringgit Malaysia daripada kerajaan pusat mengikut Akta Petroleum 1974 yang membolehkan negeri Kelantan menerima royalti minyak sebanyak 5% daripada hasil perolehan petroleum. Yang kedua, punca Kelantan tak layak terima royalti minyak. Kelantan dan Terengganu tidak layak menerima hasil petroleum sebanyak 5%. Ini kerana, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said, Akta Laut Wilayah 2012 menetapkan bahawa negeri hanya boleh menuntut hak sehingga 3 batu nautika. Perjanjian pembayaran wang tunai yang ditandatangani antara Petronas dan Kerajaan Kelantan dan juga Terengganu memperuntukkan 2 negeri itu boleh diberi pembayaran tunai sebanyak 5% untuk petroleum yang didapati dan diperolehi dalam jarak 3 batu nautika dari garis air surut. Namun, Petronas tidak pernah menyalurkan hasil petroleum secara langsung kepada Kelantan dan Terengganu. Selama ini kerana kedudukan medan pengeluaran adalah terletak di luar 3 batu nautika dari garis air surut wilayah Kelantan dan juga Terengganu, katanya. Pertikaian berkaitan royalti minyak Kelantan itu telah berlarutan sejak bertahun-tahun sehingga kerajaan negeri membawa kes itu ke mahkamah. Kelantan bagaimanapun menarik balik saman itu selepas yakin dengan pentadbiran Mahathir Mohamad ketika memimpin kerajaan kali kedua bersama Pakatan Harapan
atau dengan nama singkatnya PH. Seterusnya, yang ketiga, usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan isu ini. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan hari ini meluluskan usul supaya Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob meneruskan rundingan dengan Perdana Menteri bagi mengembalikan hak royalti minyak kepada negeri itu. Kerajaan Kelantan meminta Kerajaan Persekutuan untuk menjelaskan tuntutan bayaran tunai petroleum secara terus kepada kerajaan negeri demi kepentingan rakyat. Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob berkata, negeri itu berhak menerima royalti terbabit berdasarkan perjanjian Kerajaan Kelantan dan Petronas pada 9 Mei 1975. Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan meluluskan usul supaya Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob meneruskan rundingan dengan Perdana Menteri bagi mengembalikan hak royalti minyak kepada negeri itu. Usul yang dikemukakan Datuk Hassan Mahmud, PAS Tawang, itu dipersetujui sebulat suara tanpa sebarang perbahasan. Hassan meneruskan ucapan usulnya berkata, usul terbabit dibuat berikutan kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri iaitu Undang-Undang dan Reformasi Parlimen, Datuk Seri Azalina Osman Said, yang mengatakan bayaran tunai petroleum adalah terhad dalam perairan 3 batu nautika sahaja. Mengulas lanjut, Hassan berkata, pada 16 Jun 2013, Sultan Kelantan juga bertitah supaya isu tuntunan royalti petroleum dapat diselesaikan mengikut perjanjian yang ditandatangani. Saya juga mencadangkan supaya Menteri Besar Kelantan dapat pergi berunding dengan Perdana Menteri dalam kita mengembalikan hak rakyat Kelantan. Maka, kita berharap Kerajaan Madani, pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berlaku adil selaras dengan semangat federalisme dan terus Malaysia Madani iaitu nilai ihsan, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Musyidah binti Belisam akan membuat pembincangan mengenai isu petroleum lain yang berlaku di Malaysia selain di Kelantan yang diceritakan oleh saudara Haziq sebentar tadi. Saya akan menceritakan mengenai isu yang berlaku di Sarawak. Terdapat 3 poin yang akan saya kupaskan, iaitu yang pertama, punca utama isu petroleum yang berlaku. Yang kedua, antara cara untuk mengatasi masalah itu, PH menubuhkan jawatankuasa MA63. Apa itu jawatankuasa MA63? Akan saya huraikan sebentar lagi. Poin terakhir akan saya huraikan mengenai keputusan terakhir atas segala perbincangan dan perundingan diadakan bagi menyelesaikan masalah ini, iaitu Sarawak dan Petronas sepakat selesaikan isu petroleum itu atas kebaikan masing-masing. Isu yang berlaku pasti ada puncanya. Dalam buku Tommy Thomas bertajuk My Story, Justice in the Wilderness, menuduh Petronas menjadi punca utama kepada janji Pakatan Harapan iaitu PH untuk meningkatkan pembayaran tunai hasil minyak kepada Sarawak dan Sabah dari 5% kepada 20%. Jameson membantah sekeras-kerasnya, mengatakan halangan utama untuk menyelesaikan pembayaran berkaitan hasil minyak dan gas adalah pemimpin PH itu sendiri, iaitu Mahathir dan Lee Nguyen. Seterusnya, ini saya huraikan poin kedua ini sebabnya ini merupakan sebahagian daripada janji Pakatan Harapan dalam manifesto pilihan raya 2018. Jameson juga mendakwa Mahathir tak mempunyai niat untuk menunaikan janji yang dikatakan dalam pilihan raya sebelumnya itu. Thomas telah pun mengingatkan Mahathir untuk meminda undang-undang berkaitan perkara tersebut. Sebenarnya sangat mudah tapi sering lengah-lengahkan. Alih kepada poin yang ketiga pula, kemenangan pilihan raya diraih oleh Pakatan Harapan dalam Kerajaan Sarawak pada 2018 di bawah gabungan Parti Sarawak iaitu GPS, parti yang meninggalkan Barisan Nasional selepas kalah, mengenakan cukai jualan 5% kepada Petronas ke atas produk petroleum mengikut Ordinans Cukai 1998. Langkah itu menyebabkan Petronas perlu membayar lebih kurang 2 bilion ringgit. Lee Nguyen Eng pernah meminta kepada Thomas untuk mendapatkan campur kerajaan iaitu Putrajaya, tapi beliau tetap dengan pendiriannya. Keputusan Thomas membuatkan menteri dan pihak Petronas tidak gembira.
Pada Mac 2019, Mahkamah Tinggi Kuching memutuskan kedua-dua negeri itu mempunyai hak untuk mengenakan cukai jualan. Tetapi, hanya selepas kerajaan pusat bertukar di bawah pemimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, Putrajaya bersetuju membayar cukai jualan RM2 bilion dan mempercepatkan permintaan berkait minyak lain di Sarawak. Jadinya, apabila bertukarnya menteri, jadi isu ni selesai di bawah tangan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebentar tadi saya ada nyatakan mengenai karya Tommy Thomas yang bertajuk My Story Justice in the Wilderness. Jadi saya ingin selitkan sinopsis buku tersebut. Buku ini merupakan buku autobiografi Malaysia 2021 ditulis oleh bekas peguam negara Tommy Thomas. Buku ini memperincikan mengenai kehidupan dan kerjaya Tommy termasuk pelantikannya sebagai peguam negara dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Buku ini sering menjadi kontroversi ramai orang kerana isi kandungannya yang menghina institusi kehakiman negara dan banyak lagi unsur yang bersifat hasutan. Namun, buku ini masih mencatat jualan terlaris di laman web. Seterusnya, sedikit huraian mengenai GPS. GPS ialah gabungan parti politik berbilang kaum di Sarawak, Malaysia. GPS mula diperkenalkan pada 12 Jun 2018 sebagai satu gabungan parti di bawah Barisan Nasional. Sejak 19 November 2019, GPS diiktiraf sebagai gabungan parti politik bebas oleh pendaftar pertubuhan. GPS merupakan parti yang universal, bebas dan juga dapat menyokong atau menentang sebarang idea, pernyataan dan carangan daripada pihak kerajaan maupun daripada pihak pembangkang di seluruh Malaysia. Jawatan Kuasa MA63. Thomas juga memuji pentadbiran PH dengan pertubuhan jawatan kuasa ini. PH telah menubuhkan beberapa jawatan kuasa berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 iaitu itulah nama sebenar untuk akronim MA63. Ia merupakan satu dokumen mengenai penyertaan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia yang dibentuk pada tahun itu. Beberapa jawatan kuasa dibentuk bagi meneliti pelaksanaan MA63 iaitu jawatan kuasa khas, jawatan kuasa kerja, jawatan kuasa kabinet. Seterusnya, ia merupakan salah satu inisiatif dalam memulihkan kembali hubungan yang semakin buruk akibat perbalahan yang berlaku antara Petronas dan Sarawak. Walaupun sudah banyak mesyuarat yang dilakukan, PH masih gagal menyelesaikan isu paling utama melibatkan bidang kuasa wilayah serta autonomi minyak dan gas, kata James Chin. Setiap jawatan kuasa yang ditubuhkan mempunyai peranan yang tersendiri. Antaranya, jawatan kuasa khas diberi tempoh 6 bulan bagi mendapatkan laporan penuh dan jalan penyelesaian bagi isu-isu yang dikemukakan di dalam jawatan kuasa berkenaan. Seterusnya, jawatan kuasa teknikal dan jawatan kuasa kerja. Mereka membentuk kumpulan kerja dan mereka perlu kembali kepada pihak kerajaan melaporkan keputusan daripada proses pembincangan sebelum itu. Akhir sekali, jawatan kuasa kabinet, mereka berperanan untuk menyemak pelaksanaan Perjanjian Malaysia. Pada poin terakhir ialah Sarawak dan Petronas sepakat selesaikan isu petroleum. Petronas bersetuju akan menarik balik rayuan ke atas keputusan Mahkamah Tinggi Sarawak mengenai permohonan semakan kehakiman pada 13 Mac 2020. Ia selepas syarikat petroleum negara itu mencapai kata sepakat bersama Kerajaan Negeri Sarawak dalam perundingan mengenai urusan minyak dan gas serta cukai jualan ke atas produk petroleum di negara itu. Petronas percaya bahawa Sarawak berhak mengutip cukai jualan negeri bagi produk petroleum. Petronas akan membuat bayaran penuh ke atas seterusnya, Petronas akan membuat bayaran penuh ke atas cukai jualan sebanyak RM2 bilion. Keputusan ini membantu meningkatkan pendapatan kerajaan negeri bagi urus tadbir projek pembangunan di negeri ini dan mempunyai pendapatan tambahan untuk membiayai agenda pembangunan Sarawak. Ketiga, Kerajaan Negeri Sarawak juga akan menggugurkan kesemua tuntutan di dalam kes sivil terhadap Petronas untuk bayaran cukai jualan ke atas produk petroleum turut merupakan rayuan balas terhadap Petronas. Maksud selepas Petronas membuat rayuan terhadap mahkamah dan Sarawak pun membuat rayuan balas terhadap
perbuatan Petronas sebelum tu. Macam tu. Keempat, kedua-dua pihak bersetuju bahawa pendekatan yang terbaik dalam mencapai penyelesaian bersama ialah melalui penyelesaian komersial. Persetujuan ini mewujudkan suasana perniagaan dan pelaburan yang lebih stabil, sekaligus meningkatkan kelangsungan industri minyak dan gas. Petronas bersama-sama dengan kerajaan negeri Sarawak akan terus membangunkan industri minyak dan gas di negeri berkenaan. Petronas juga meneruskan rundingan dengan Sarawak untuk membolehkan pelibatan kerajaan negeri yang lebih aktif dalam pelaburan dan ataupun aktiviti minyak dan gas. Yang kelima, kerajaan negeri Sarawak dan Petronas seterusnya bersetuju bahawa cukai jualan ke atas produk petroleum yang diperuntukkan di bawah SST dikenakan pada kadar yang lebih rendah secara bertempoh berdasarkan rundingan yang akan diadakan kelak. Kesimpulannya, hasil daripada perbincangan jawatankuasa yang ditubuhkan serta pertukaran kerajaan yang baharu telah menyelesaikan isu petroleum di Sarawak ini. Ini membuktikan bahawa perlu ada sikap bertimbang rasa dan mempunyai semangat yang tinggi untuk menegakkan hak milik sendiri. Abang Jahari Sarawak mengatakan Sarawak berhak mendapat hasil cukai petroleum. Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya menyelesaikan tuntutan Sarawak terhadap Petronas selepas setahun tempoh pentadbirannya. Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Sarawak kini turut menjadi rakan kongsi Petronas untuk bersama-sama membangunkan industri minyak dan gas di negeri terbabit yang akhirnya dapat menyumbang pada kemakmuran negara. Katanya lagi, ia antara mandat diberikan dan itu komitmen Perdana Menteri serta kerajaan sekarang untuk bersama-sama melihat bagaimana keseluruhan negeri dan negara kita dapat mencipta kemakmuran bersama. Akhirnya kita dapat mendepani apa sahaja cabaran yang dihadapi pada masa ini. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan penutup pembentangan pada tajuk ini kepada saudari Afrika. Selepas kita lihat isu yang berlaku di negeri Kelantan dan negeri Sarawak, kedua-duanya mempunyai pengaruh yang berbeza. Oleh itu, mari saya simpulkan beberapa rumusan yang boleh dibuat berdasarkan isu-isu tersebut. Bagi negeri Kelantan, potensi penerakaan. Di perairan pantai Kelantan masih terdapat potensi sumber daya petroleum yang belum dieksplorasi. Yang kedua, kepentingan ekonomi. Industri petroleum secara umumnya sangat memberi kesan kepada pembangunan serta pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, implikasi alam sekitar. Penerakaan dan pengeksploran petroleum boleh memberi kesan besar kepada alam sekitar. Bagi negeri Sarawak pula, hak autonomi. Sumber daya alam Sarawak termasuklah petroleum dikelola secara luas melalui kuasa autonomi yang dimilikinya. Yang kedua, pelibatan tempatan. Peningkatan pelibatan ataupun manfaat ekonomi kepada komuniti tempatan menjadi satu tuntutan penting. Yang ketiga, kepelbagaian ekonomi. Walaupun industri petroleum memberi banyak sumbangan kepada kerajaan negeri Sarawak, sektor ekonomi lain juga turut dititik beratkan bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber daya alam Sarawak.